Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Apa khabar Malaysia? Kami mendoakan dan juga mengharapkan anda semua berada dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya dan dipermudahkan urusan untuk hari ini. Sepastinya dalam siaran Selamat Pagi Malaysia bagi edisi hari Rabu pada hari ini 27 Disember 2023. InsyaAllah kami akan siaran menemani anda sehingga jam 10 pagi nanti bersama saya Munawar Azmi. Dan saya Syarika Isha bersiaran secara langsung dari studio N1 Wisma Berita Angkasa Puri Kota Media. Jadi pejam celik tak lama lagi kita nak memasuki 2024. Jadi seperti biasalah hujung tahun ini banyak aktiviti yang dilakukan bersama dengan keluarga bersempena dengan musim cuti sekolah. Walau bagaimanapun dengan keadaan cuaca sekarang ini dalam peralihan monsun timur laut ini ada beberapa negeri yang mengalami banjir yang teruk terutamanya di Kelantan. Jadi kita lihat terlebih dahulu bagaimana sebenarnya situasi semasa dan juga perkembangan di ketiga-tiga negeri terlibat termasuklah juga di Sabah dan juga di Selangor. Di Kelantan, bilangan PPS yang dibuka setakat ini adalah 86, manakala di Terengganu 114. Di Sabah 2, Selangor masih lagi mengekalkan 1 bilangan PPS dan juga di Pahang sebanyak 6 PPS dan ini melibatkan jumlah mangsa sebanyak 26,731. Kita berikan tumpuan bagi negeri yang terjejas begitu teruk iaitu negeri Kelantan di mana ianya melibatkan 15,147 mangsa. Kalau kita lihat di negeri Kelantan, Pasir Mas merupakan daerah yang paling terjejas teruk di negeri Kelantan dan juga kita imbas juga di negeri Terengganu. Hulu Terengganu membabitkan kawasan yang paling terjejas teruk pada negeri ini. Dan juga kita ingin kongsikan kepada anda berkenaan bantuan wang ehsan kematian semasa monsun timur laut MTL ini November sehingga bulan Mac RM10,000. Bantuan tunai diberikan kepada waris mangsa bencana yang meninggal dunia semasa musim MTL. Syarat kelayakan anda boleh saksikan di sini di portal natma.gov.my. Selepas ini untuk kita memperhalusi apakah antara syarat yang telah ditetapkan dan ini berikutan dengan satu insiden yang pastinya sangat menyayatkan hati kita semua berikutan dengan situasi banjir ini. Difahamkan 3 kematian akibat banjir telah pun dilaporkan di Kelantan membabitkan seorang kanak-kanak lelaki di Kubang Kerian dan 2 kanak-kanak perempuan di Pasir Mas dan 4 lagi kes kematian merupakan mangsa mati lemas dan mati mengejut bukannya akibat banjir. Dan orang ramai dinasihatkan agar cakna mengenai keselamatan anak-anak bawah jagaan masing-masing yang bermain air tanpa pengawasan serta sentiasa berwaspada dan patuh pada arahan dan panduan yang dikeluarkan pihak berkuasa. Ya, juga kita ingin berikan sedikit peringatan untuk anda. Jangan meredah air banjir ketika air banjir semakin meningkat. Jadi ketinggiannya hanyalah 6 inci bagi mereka untuk melalui ataupun meredah air banjir ini bagi seorang lelaki dewasa. Manakala 18 hingga 24 inci air yang deras boleh menghanyutkan kebanyakan van, lori dan SUV. Jika kita boleh lihat di berita semalam ada juga kereta yang hanyut kerana nak juga meredah air banjir tersebut. Jadi kalau boleh kita sarankan kepada anda untuk melihat terlebih dahulu infografik yang kami sediakan ini. Dan ini pula berkaitan dengan negeri Sabah di mana semalam Ketua Sindiket Edar Dadah terbesar di Sabah dibekas. Jadi seorang yang bergelar Datuk antara 10 individu yang berjaya dibekas dalam satu operasi khas pada pukul 2.30 pagi semalam di mana Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Ayub Khan Maidin Piche berkata operasi tersebut melibatkan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman dan Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah. Ketua Sindiket berusia 40 tahun itu turut dikesan berperanan sebagai penaung sebuah badan bukan kerajaan ataupun NGO bagi menyelindungi aktiviti haram dijalankan selain pernah dikenakan tindakan mengikut Seksyen 3/1 Akta Dadah Berbahaya LLPK 1985. Selain itu juga kita ingin berkongsi kepada anda berkenaan dengan penubuhan Sekolah Bajau Laut Omadal perlu perbincangan lanjut dan sudah pastinya ini perkara yang telah pun diusulkan dan perkara ini akan diperhalusi untuk pelaksanaan secara sepenuhnya pada masa akan datang dan sudah pastinya Kementerian Pendidikan Malaysia dalam satu kenyataan berkata kebenaran itu adalah tertakluk kepada keputusan dasar oleh kerajaan dan perkara ini memerlukan perbincangan lanjut merentasi kementerian dan agensi termasuk Majlis Keselamatan Negara, Kawasan Keselamatan Pantai Timur Sabah Eskom, pihak polis Diraja Malaysia dan Jabatan Imigresen Malaysia termasuk meneroka option seperti model pelaksanaan sekolah bimbingan jalinan kasih yang dijalankan di beberapa tempat sebagai langkah KPM dalam berhadapan dengan isu ini. Dan kenyataan KPM turut menegaskan Malaysia bukan negara berpihak kepada perjanjian status pelarian
1951 atau Protokol Pelarian 1967 bawah Persatuan Bangsa Bersatu PBB. Ya, kita juga ingin menyentuh sedikit Munawar berkaitan dengan bola. Ini berkaitan dengan skuad Harimau Muda B23 ataupun bawah 23 di mana semalam tewas 1-2 dengan China. Jadi kalau kita lihat pada pusingan yang pertama hari itu Malaysia menang, tapi kali ini Pekan Raya kita tewas pula di mana pasukan tuan rumah dilihat lebih mendominasi perlawanan untuk membuka tirai jaringan seawal minit kelima menerusi Du Yue Sheng. Di mana jaringan itu tidak mematahkan semangat skuad bawah B23 dengan menyamakan kedudukan menerusi percubaan Muhammad Syahir Bashar pada minit ke-34. Walau bagaimanapun, seperti mana kita dah ketahui, nasib tidak menyebelahi Malaysia juga. Arif Izzuan dilayangkan kad kuning kedua minit ke-39 dan keputusan kekal menyebelahi China 2-1. Okey, sedikit kita ingin kongsikan ini takziah kepada seluruh keluarga Haja Salihah binti Abdul Rashid alias Salmi Manja, iaitu merupakan seorang bekas wartawan dan penulis veteran juga isteri yang berbahagia sastrawan negara Datuk Dr. A. Samad Said. Pasti kita sangat mengenali dan dekat dengan Allahyarham kerana Allahyarham merupakan novelis yang pernah popular dengan karyanya iaitu Hari Mana Bulan Mana dan juga Sayang Ustazah Sayang. Jadi kita ucapkan salam takziah kepada ahli keluarga dan kita mendoakan semoga roh Allahyarham dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman. Baik penonton, itu antara perkongsian kami yang kami bawakan kepada anda untuk perkembangan semasa dalam negara. Untuk pengetahuan yang lebih lanjut, anda boleh terus saja ke portal Berita RTM dan juga di media sosial Berita RTM.